Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. So, jumpa lagi kita malam ni untuk hari yang kedua untuk cabaran live selama 44 hari. Okey, jadi macam yang saya tulis dekat caption, sebenarnya tadi masa scroll-scroll Facebook adalah keluar cerita pasal apa kita panggil, isteri kena pukul dengan suami dan macam-macam lah. Sebab bila kita dah tengok satu video, kita tahu algoritma akan bawa kita kepada video-video berikutnya dalam satu konteks yang sama. So hari ni saya nak berkongsi lah. Okay, kalau anda seorang isteri ataupun seorang pasangan, ataupun tak kisahlah apa pun hubungan, mungkin ahli keluarga, bila kita dalam satu fasa yang mana kita ada perselisihan faham ke dengan pasangan apa semua, ini bukan menyebelahi kepada isteri saja, ini menyebelahi kepada suami juga. Kadang-kadang ada juga suami yang kena pukul dengan isteri. Jadi benda tu kita kena faham konteks asal dia. Okey, jadi saya akan ceritakan pengalaman saya dalam apa kita panggil, mengendali kes-kes yang melibatkan keganasan rumah tangga ataupun yang melibatkan kes-kes mendatangkan kecederaan kepada orang lain. Okey. Jadi kalau yang tak tahu, sebelum ni saya pernah berkhidmat dengan PDRM. Okey. Jadi apa yang saya akan kongsikan adalah apa yang saya dah lalui sebelum ni lah. Baik, yang pertama, macam yang saya tulis dalam caption, anda sebenarnya tak boleh nak reda ataupun pasrah semata-mata kalau bila anda pukul ataupun dicederakan. Okey, sebab asas utama, okey, contoh dari ini kita cerita daripada sudut perundangan lah. Kita cerita daripada sudut perundangan dengan cara yang saya harap paling santai lah untuk orang faham. Okey, satu individu, okey, dengan satu individu lain. Sekiranya individu ini mendatangkan kecederaan kepada individu A, okey, dia dah ada satu kesalahan dekat situ di bawah Seksyen 323 Kanun Kesiasaan. Okey, Seksyen 323 Kanun Kesiasaan. Okey, kalau macam anda kena tumbuk, borak-borak dengan member tumbuk, okey, adalah lebam. Tapi ni tak ada patah, tak ada apalah. Lebam luka sikit, pergilah buat report kan, buat report. Lepas tu anda confuse, kenapa dah buat report tapi orang tu elok je jalan kat sebelah kan? Okey. Itu anda kena faham konteks. Okey, untuk Seksyen 323 Kanun Kesiasaan lah, dia bukan kesalahan yang boleh ditangkap. Jadi bila kita buat report, memang pihak polis akan ambil tindakan lah, hantar anda punya laporan perubatan semua untuk dapatkan medical record daripada hospital dan sebagainya kan. Tapi dia bukan kesalahan yang boleh ditangkap. Maksudnya dia boleh panggil suspek orang yang pukul tu datang ke balai untuk diambil keterangan. Lepas tu dia akan rujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya dan kes akan dibawa ke mahkamah. Itu saya dah cut short lah. Itu secara ringkas yang anda perlu faham. Jadi bila melibatkan suami isteri contohnya, suami pukul isteri, isteri pukul suami, pakwa pukul makwa, makwa pukul pakwa, tak kisahlah apa pun hubungan anda. Okey. Tapi yang saya nak kongsikan hari ni lebih kepada yang dah berumah tangga, yang dah berkahwin. Okey, sebab dia ada peruntukan khas. Okey. Baik. Bila anda dah berkahwin, dah ada hubungan lah suami isteri, hubungan suami isteri tersebut, bila salah satu pihak mendatangkan kecederaan kepada satu pihak yang lain, yang pertama macam saya bagi tahu tadi, dia adalah kesalahan yang tak boleh ditangkap. Tetapi bila dah melibatkan pasangan yang telah berumah tangga, kesalahan tu jadi boleh ditangkap. Maksudnya kalau suami pukul isteri ataupun isteri pukul suami, kita boleh tangkap pihak yang memukul. Dia sebab dia dah ada satu peruntukan yang lain untuk kes tersebut. Okey, saya ambil contoh lah. Saya ambil contoh seorang suami pukul isteri. Katalah suami ni nama Adam, lepas tu isteri nama Rahimah. Kenapa saya pakai nama Rahimah? Sebab hari ni tak ada cerita Rahimah tanpa Rahim. Weh, follow cerita tu. Memang follow. Okey. Katalah, betul ke suami Rahimah nama Adam? Tak kisahlah kan. Siapa yang ingat tu? Saya tengok gitu-gitu je. Okey, katalah Adam pukul Rahimah. Lepas tu Rahimah buat laporan dekat balai, mengatakan Adam pukul dia. Okey, adalah bukti-bukti kecederaan. Ini yang tak melibatkan patah tulang ke patah apa. Ini kecederaan biasa. Lebam, bengkak, berdarah, luka apa semua kan.
Jadi bila dia buat laporan, memang kita siasat bawah Seksyen 323 Kanun Kesiasaan. Macam saya bagi tahu, dia kesalahan yang tak boleh ditangkap. Tetapi dia ada satu lagi peruntukan undang-undang yang membolehkan kita menangkap pelaku. Okey, bawah Seksyen 28A Akta Keganasan Rumah Tangga. Jadi akta inilah 23 ini yang memberikan kita kuasa 23A. 23A ke 18A untuk kuasa tangkapan. Itu nanti saya confirmkan balik. Sebab dalam dah tak ingat kan. Tapi session ini akan memberi kita kuasa untuk menangkap pelaku. Jadi sebab itulah kalau isteri buat laporan, apa kita panggil, kita akan tangkap suami. Kita boleh tangkap suami, kita boleh minta reman selama maksimum 7 hari. Okey, untuk permohonan pertama tu dia biasanya akan dapat 4 hari dan permohonan untuk sambung tu dia akan dapat 3 hari. Tapi total adalah selama 7 hari dan kita kena lengkapkan siasatan dalam tempoh tu lah. Okey, untuk kita bawa ke mahkamah. Jadi kalau anda adalah isteri ataupun anda adalah pasangan yang anda adalah isteri atau suami yang mana anda adalah pasangan yang dicederakan, jangan sekadar redha. Jangan tak apalah sebab dia isteri, dia suami, kita redha je dia pukul, kita redha je dia nak naik tangan, kita redha je kena lempang setiap hari. Jadi jangan sampai macam tu. Okey, faham hak anda. Okey, dan saya bagi tahu sekadar satu perkongsian untuk kes-kes yang saya pernah handle sebelum ni lah. Jadi macam yang saya bagi tahu, apa kita panggil, kadang-kadang bila kita dah buat laporan ni, biasalah orang baru lepas kena pukul kan. Bila salah satu pihak ni buat laporan polis, dia lepas kita tangkap, sebab kita dah dapat kuasa tangkap tadi kan, bawa akta keganasan rumah tangga, lepas kita tangkap, kita contohlah dapat reman 3 hari. Hari yang pertama dia dah datang tarik report. Sebab apa? Dia kesian dekat laki dia. Okey, tak ada masalah lah kalau anda nak tarik report, boleh. Tapi anda kena faham satu benda. Apa kita panggil, kalau anda terus tarik report, dia akan bagi sikit kesusahan daripada pihak pegawai penyiasat tu sendiri. Okey, sebab satu, kita kena rujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya. Kalau anda dah buat report, maksudnya anda dah minta pihak polis ambil tindakan undang-undang terhadap perbuatan pasangan anda. Itu dah kira macam tiket lah. Tiket yang menyatakan anda nak melibatkan pihak polis, anda nak melibatkan kuasa undang-undang dalam permasalahan anda. So kalau rasa macam tak nak benda ni dipanjangkan, lebih baik anda bincang sama sendiri. Tapi kalau dah terlalu serius, maksudnya dalam seminggu sampai 3-4 kali kena pukul, dalam sebulan sampai dah lebam sana, lebam sini, nak kena pakai foundation dekat muka, nak tutup pakai foundation tebal-tebal sebab nak tutup bengkak, tutup lebam kan. Jadi lebih elok anda buat laporan polis. Okey, buat je laporan, lepas tu biar pihak mahkamah yang tentukan. Okey, katalah anda dah cedera ni, dah kena pukul apa semua kan, tiba-tiba rasa macam nak distant, nak jauhkan diri sikit. Maksudnya apa kita panggil, mungkin nak balik rumah keluarga tapi nak minta suami tak boleh nak kacau. Boleh, tak ada masalah. Sebab bila anda dah buat laporan polis, kita akan minta untuk mahkamah keluarkan perintah apa yang kita panggil, tak boleh dekat lah, tak boleh datang dekat. Okey, itu perintah interim kita panggil lah. Alhamdulillah, masih baik, masih ingat. Terima kasih kepada semua yang menonton daripada tadi. Okey, hai. Okey, jadi perintah interim ni, okey, mahkamah akan tentukan bahawa penama sekian tidak boleh mengganggu pihak yang membuat laporan dalam tempoh masa ni. Adalah syarat-syarat dia. Syarat-syarat yang perlu dia ikut untuk orang yang ditangkap tu lah. So dia tak boleh nak dekat, tak boleh nak apa. So perintah interim ni yang kita perlukan. Maksudnya dia sebagai satu jaminan tambahan kepada isteri, yang maksudnya dalam tempoh kita selesaikan isu-isu mahkamah, isu-isu perundangan tu, dia tidak diganggu. Maksudnya dia tak boleh rapat, dia tak adalah kena pukul macam tu kan. Okay. Tapi kebiasaannya lah, biasanya bila dah naik mahkamah tu, biasanya dah orang kata memang pihak isteri ataupun pihak suami atau pasangan tu, dia memang dah tak boleh nak go lagi. Maksudnya dia memang dah betul-betul tak tahan lah. Sebab kebiasaannya lah, kes sebelum ni, macam bila dah naik mahkamah, tak lama lepas tu dia akan tarik report. Maksudnya mahkamah akan buang kes. Okey? Tapi itu kebiasaannya apa yang berlaku lah. Dan saya nak kongsikan hari ni sebab saya nak
anda faham sebenarnya apa hak anda, apa kuasa ataupun apa yang anda boleh buat dan apa yang pihak polis boleh lakukan sekiranya pasangan anda mendatangkan kecederaan kepada anda. Okey, itu untuk suami isteri. Macam mana pula kalau pasangan yang baru bercinta-cinta kan, yang bercinta bagai nak rak, lautan api sanggup ku redah, minum teh panas aku tiup. Itulah. Itu kata-kata manis seorang lelaki kan. Demi you sayang, lautan api sanggup ku redah. Tengok masa dia minum teh ke, minum kopi panas kan. Tengok dia tiup ke tak cawan tu. Kalau dia tak tiup tu, boleh lah. Kan? Bara api sanggup ku pijak kan. Pijak bara api. Terkena air panas dekat tangan, menggelupur pergi pergi singki, lalukan dengan air sejuk. Itulah lelaki. Jadi apa yang jadi dekat pasangan-pasangan ni kan, dia sama je macam kita orang biasa. Maksudnya kalaulah si Pak ni pukul si Mak Wer pergi balai, Assalamualaikum cik, saya nak buat laporan polis. Pak Wer saya pukul saya. Adalah ni bengkak-bengkak dekat tangkap. Boleh tak cik tangkap dia bawa pergi balai? Jawapan saya satu je, memang takkan boleh. Sebab polis tak ada kuasa untuk tangkap bagi kesalahan di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Memang polis tak boleh tangkap pun. Boleh panggil dia, bagi nasihat kau-kau, nasihat cara polis lah kan. Siapa yang faham tu faham. Okay. Nasihat cara polis. Okay. So ambil statement apa semua, bawa pergi mahkamah. Sebab dia tak ada peruntukan khas yang macam untuk yang dah berkahwin ataupun yang dah berumah tangga. Maksudnya dia adalah orang yang tak ada ikatan. So akta keganasan rumah tangga tak termasuk dalam kes-kes ni. Sebab dia tak ada ikatan. Jadi untuk kalau macam apa kita panggil, masa dia datangkan, tetapi okey, contoh kalau dalam ini realiti yang berlaku sekarang lah, siapa yang follow kan, ada satu Insta famous, apa kita panggil, adalah kes dia yang terkini, yang terbaru, siapa yang ikut. So apa kita panggil, sekiranya dia dicederakan pada masa tu, lepas tu apa kita panggil, satu pihak lagi ada melakukan ugutan jenayah. Ugutan jenayah ni apa kita panggil, tak kisah tau. Okey, aku ugut, kalau kau bagi tahu siapa-siapa, aku pukul. Okey, itu dah mendatangkan ketakutan. Dah mendatangkan ketakutan ke atas diri dia lah. Ataupun kalau kau bagi tahu siapa-siapa, aku bakar rumah kau. Kalau kau bagi tahu siapa-siapa, aku pecahkan cermin kereta kau. So dia dah mendatangkan ketakutan, ugutan jenayah terhadap harta. So dia boleh ada dua lah, terhadap diri ataupun terhadap harta. Jadi kalau ada elemen ni, bila dia buat laporan polis, satu dia kena pukul 323. Bila dia buat laporan polis, ada juga elemen ugutan 506. So jadi dengan Seksyen 506 ni lah kita gunakan sebagai kuasa tangkapan. Sebab dia kesalahan yang boleh ditangkap. Jadi kalau nak buat report polis tu, kalau pasangan mendatangkan kecederaan, make sure elemen ni ada kalau betul nak kita tangkap dia. Tu anda kena faham lah. Jadi saya rasa sedikit sebanyak adalah yang anda boleh belajar ini, ada yang anda boleh apa kita panggil, mungkin tak secara detail tapi dah bagi anda idea secara kasar lah, orang cakap kan, idea secara kasar apa nak buat sekiranya pasangan ada apa kita panggil, mencederakan, ada mendatangkan kegusaran, ketakutan terhadap diri anda ataupun terhadap harta benda milik anda. Jadi ini apa yang anda boleh lakukan. Jadi kepada pasangan-pasangan di luar sana, okey, tak kisahlah apa anda buat, kalau boleh janganlah sampai naik tangan kan. Kita ada mulut, boleh cakap. Kalau yang jenis tak boleh bercakap tu, kita ada WhatsApp, kita ada Telegram, kita ada segala macam maknanya social texting punya apps. So gunalah, tulis. Kalau tak boleh cakap, tulis. Kalau tak boleh tulis juga, tak tahulah lagi nak buat macam mana kan. Mungkin guna kuasa dewa-dewa kan, boleh cakap hati ke hati tanpa menggunakan sebarang medium. Itu memang dah tahap level dewa kan. Okay, tapi tak apa sekalipun, kalau boleh bawa bincang, tak kisahlah apa medium sekalipun anda gunakan. Okay, jangan sampai kita naik tangan dekat pasangan. Okay, sebab jangan kita yang nak kahwin dengan dia kan. Satu, tak kisahlah isteri ke suami ke, kita yang nak kahwin dengan dia. So
pada mulanya. Jadi kenapa sekarang kita nak naik tangan apa semua kan? Panjang membebel. Tak ada panjang membebel pun saja. Kita nak berkongsi hari ni apa yang kita panggil berdasarkan pengalaman saya lah. Pengalaman saya berkhidmat dalam seragam Sang Saka Biru. Jadi itu adalah sedikit apa yang kita boleh buat dan apa yang kita boleh lakukan, okey, untuk kes-kes yang macam ni. Okey. Yo, kalau isteri merajuk ke, suami merajuk ke apa semua kan, yang itu benda kecil, benda kita boleh pujuk. Okey. Betul tu Cik Mus. Jangan gaduh-gaduh, betul. Sebab dia adalah pasangan kita. Okey, jadi buat apa kita nak naik tangan, kita nak panjangkan lagi pula kalau dah ada anak. Kalau dah ada anak, dia dah jadi something yang lain. Dah ada komitmen yang lain. Okey. Dan kalau boleh janganlah tangan-tangankan anak-anak anda selalu kan. Okey, sebab bila ni dah masuk topik lain lah, tak apa, kita combine sekali sebab kita hari ni kita membincangkan apa kita panggil topik tentang pasangan kan. So kalau kita pukul selalu anak ni dia melalui fasa pembesaran dia kan. So kita apa kita panggil, kalau kita selalu pukul dia akan macam hilang respect ataupun dan dia akan rasa takut. Dan benda ini akan menjejaskan juga dia punya apa kita panggil, dari segi dia punya confidence level dan sebagainya lah. Banyak benda yang akan berkait. Okey, mungkin kita sendiri daripada sekarang ni kita dah menyekat dia punya potensi diri. Yang nak PM boleh PM, tak ada masalah. Sekarang kita hanya berkongsi sahaja, berkongsi. Okey. Baik. Kita sambung. Okey. Jadi itu antaranya lah. Okey. Kalau macam kata kenapa kita panggil, kenapa sebab kenapa biasanya apa kita panggil benda ni berlaku antara setiap pasangan kan. Kadang kita sebenarnya yang tak bercakap, kita tak meluahkan apa yang kita rasa, kita banyak pendam, kita banyak tak apalah macam ni, tak apalah macam tu, tak apalah macam ni, tak apalah macam tu kan. Jadi bila benda ni tersimpan lama, bila dia meletup tu, itu yang menyebabkan kadang-kadang suami ataupun isteri ni naik tangan terhadap pasangan. Okey. So benda ni jangan simpan lama-lama lah. Yang terutamanya yang part-part yang nampak pendiam yang pendiam sangat tu. Orang kata diam-diam ubi berisi. Tapi diam-diam dia pendam, tapi bila sekali dia meletup, memang agak bahaya lah. Sebab orang di sekeliling dia boleh sampai berdarah mulut, luka sana sini, lebam dan sebagainya. Jadi peka sikit dengan orang-orang yang pendiam ni. Dia diam memang diam, tapi setiap orang tu ada tahap kesabaran yang tersendiri lah. Okey. Jadi kalau kita bergaduh sebab kecil-kecil ni, bawa-bawa bincang lah, tak payah sampai nak naik tangan. Setakat apa kita panggil, laki dia tak kisah tau, lupa tarikh kalau perempuan tu terlupa nak wish tarikh anniversary ke tarikh lahir kan, dia macam okay, relax je lah kan. Tapi kalau perempuan kau lupa dia punya tarikh, tarikh nikah, tarikh lahir, tarikh anniversary, 3 tarikh ni jangan buat main. Jangan suka-suka je kau nak lupa. Kalau lupa tu memang dia punya moncong tu boleh daripada Johor sampai ke Perlis. Dia punya panjang kan. Dia punya ungkit tu sampai 5 tahun anniversary akan datang, dia akan ingat. Confirm itulah perempuan. Nampak? Tu Azrina Manam, of course dia tahu lah. Okay. So kalau bini merajuk ni apa semua, senang je nak pujuk kan, bagi perfume dia. Bagi perfume pujuk dia baik lah, sebab dia benda wangi kan kita bagi, macam kita senyum. Senyum tu melembutkan hati dia. Bagi perfume, bagi wangi, dah lembut lah hati dia. Senang je nak pujuk kan. Janganlah kau pergi beli seketul, bagi seketul macam tu kan. Dekor lah sikit. Bagi bunga, campur dengan bunga. Itulah cara kita nak pujuk isteri ataupun pasangan. Abang tak jual saja je, nak bagi tahu kan cara tips untuk kita ambil apa kita panggil, ambil hati pasangan kita. Macam tu gitu. Barulah tak ada apa kita panggil, tak adalah terjadi orang kata lebam, bengkak dan sebagainya. Okey.
Jadi saya harap perkongsian malam ni adalah meningkatkan meninggalkan sedikit manfaat dan kita dapat belajar sedikit, serba sedikit macam mana proses bila kita nak buat laporan poli ataupun yang melibatkan keganasan ni. Okey. Jadi kalau anda rasa benda ni bermanfaat, bolehlah share-sharekan ke public group sebagai apa kita panggil, mungkin sebagai salah satu cara untuk anda menyebarkan kebaikan. Okey. Semoga ramai lagi yang dapat manfaat, sebab saya tahu dekat luar sana ramai lagi yang tak tahu sebenarnya apa yang kita perlu buat untuk bila berhadapan dengan situasi macam ni. Okey, pasangan mendatangkan kecederaan ataupun kawan kita mendatangkan kecederaan. Okey, jadi kalau ada soalan lanjut, insyaAllah saya boleh bantu, insyaAllah saya boleh jawab. Saya akan tinggalkan nanti link dekat bahagian komen. Okey, dekat situ bila anda tekan akan keluar ada beberapa list. Anda pergi yang bawah sekali dekat bahagian WhatsApp, anda tekan WhatsApp kat situ untuk WhatsApp saya. Okey, so WhatsApp saya, tanyalah apa permasalahan anda. Okey, jangan tanya masalah duit, sudah. Okey. Jadi contoh yang nak tahu pasal macam mana kalau orang buat macam ni kita nak report macam mana, orang buat macam ni nak buat report macam mana, kalau pasangan buat macam ni nak report macam mana. InsyaAllah saya boleh bantu. Okey, tak kisah. Okey, sebab kita akan cuba untuk bantu satu sama lain. Okey. Itu saja dari saya untuk malam ni, untuk hari kedua dalam sesi live selama 44 hari straight. InsyaAllah kita akan jumpa setiap hari jam lebih kurang macam ni lah, antara 9 hingga 9.30, kecuali pada hari Rabu. Okay? Sebab hari Rabu biasanya saya ada kelas daripada pukul 9 sampai pukul 11. Jadi untuk hari Rabu mungkin saya akan live pada selepas jam 11 malam. Okay? Bergantunglah, sebab saya kelas sama ada Rabu, Sabtu ataupun Rabu dan Sabtu. So untuk Rabu dan Sabtu mungkin saya akan live lewat sikit lah untuk 11 malam. Okay? Jadi konten dia agak ringan sikit lah sebab dah malam sangat kan. Jadi untuk Rabu dan Sabtu disebabkan saya ada kelas, mungkin saya akan kongsikan topik-topik yang ringan, yang santai-santai, yang kita boleh borak sesama kita. Okay? Jadi itu saja dari saya. Nama saya Han Farhan dan orang gelar saya Pendekar Dizandra. Ada apa-apa boleh klik link dekat bahagian komen dan kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum. Bye-bye.